Pemerintahan dan seterusnya tuan-puan yang dihormati ke majlis sambutan Hari Pekerja peringkat Leonora Kuala Lumpur tahun 2014. Memelihara diri dari segala yang keji secara nyata atau sembunyi. Sesungguhnya Engkau Maha melihat lagi Maha mengetahui. Allahumma ya mujibas sa'ilin, Engkau pemudahkanlah segala pekerjaan kami dan segala urusan kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa menjadikan yang sukar itu mudah. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormat yang silakan Yang Berusaha Encik Zakaria Abdullah. Kini keserasian yang timbul ataupun lebih jelas chemistry yang ada di BKL antara Menteri dan Kementerian Wilayah. Begitu juga Datuk Bandar dan pekerja jurus kepada Ketua Pengarah IKP, urusan dan sebagainya. Kami berada dalam keadaan yang amat tenang sekarang ni. Dalam keadaan yang amat kata orang tu seronok bekerja di Kuala Lumpur sebagaimana yang disarankan oleh Tan Sri KSM sendiri. Sikap keterbukaan, musyawarah, bermufakat semuanya wujud di dalam Dewan Bandar Kuala Lumpur. Kita bagikan satu kepercayaan. Mungkin kerana chemistry yang wujud antara menteri dan kementerian, antara Datuk Bandar dan KP, antara TKP, AKP dan TKP dan pekerja, saya difahamkan yang bagi Datuk Bandar akan sambung kontrak 1 tahun lagi. Memang kami memerlukan seorang Datuk Bandar di sini. Memang kami sangat-sangat nakkan. Kalau boleh tak payahlah pergi tempat lain, duduk kat sini Datuk. Yang bagi Presiden KIPEX, baru-baru ini satu perayaan menyambut Tahun Baru India. Begitu juga sehingga kini walaupun teknikal dah dapat apa yang mereka nak, cuma ada sikit runtutan tentang kekanan hilang apabila dilaksanakan. Jadi Presiden perkara ini pun dah bukan perkara yang kecil dan jadi besar, isu besar juga di kalangan pekerja. Jadi Presiden perhatikan perkara ini. Dan akhir sekali tentang grade N, sampai sekarang kami menanti-nanti satu grade yang kata orang tu transit. Kalau katakan Kuala Lumpur nak pergi ke London, dia terpaksa singgah ke Dubai. Jadi kami tak nak grade N ni, maksud saya sendiri pun grade N jugalah. Asyik transit sampai bila pun tak selesai. Yang lain semua naik. N ni asyik N dan W ni. Sampai sekarang tak ada apa-apa berita lah Presiden. Selepas ni ucapan Presiden kalau boleh sentuh kali ataupun sikit banyak boleh membahagikan hati kami Presiden. Kita sedar, saya sendiri pun semua minta seronok nak naik gaji, allowance dan sebagainya. Saya tengok di barisan hadapan ni, saya kenal semua ahli kesatuan sekerja. Yang bagi mereka tak jadi ahli ni, saya tak nak tidak lagi kalau Presiden kita sentuh. Dia marah lah, kenapa tak jadi ahli. Padahal potong sekitar RM5, RM6. Apalah salah dia. Sebab semua benefit kita dapat. Kalau peringkat-peringkat yang pengarah-pengarah pun, mereka boleh jadi ahli, tuan-tuan dan datuk boleh jadi ahli, cuma lagi nak aktif kena beritahu dengan KSN, itu saja tak. Jadi sekadar potong RM5, bukan saja peringkat atasan sampai peringkat bawahan, tolonglah selepas dia jadi ahli. Kat luar tu ada kontor pendaftaran, terus kita bersungguh-sungguh menjelang Ramadan Mubarak ni, kita cuba-cubalah. Mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Yang Bahagia Datuk Seri kerana dapat mengadakan Hari Pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Walaupun ini merupakan siaran tertangguh, sepatutnya 1 Mei sekarang dah masuk Jun, tetapi atas semangat mencintai pekerja, menyayangi pekerja, Datuk Bandar tetap bersama-sama dengan kita. Syukur Alhamdulillah, KIPEX daripada kepimpinan mantan Datuk Haji Umar Osman sampai ke sekarang, kita tidak putus-putus mendengar keluh kesah daripada adik-adik kita, khususnya yang berada di Lembah Kelang. Kita faham situasi yang dihadapi oleh rakan-rakan pekerja kita.
terutama yang berada di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bukan sahaja berhadapan dengan kos sara hidup yang semakin hari semakin mencengkam, tetapi tanggungjawab yang terpaksa kita galas, amanah yang terpaksa kita pikul, tanggungjawab untuk kita mengembalikan keyakinan rakyat kepada pengurusan kita bukanlah sesuatu yang mudah, dan ini amat mencabar tuan-tuan dan puan. QPAC mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas usaha tuan-tuan dan puan. Walaupun kita bercakap soal isu gaji, walaupun kita bercakap soal isu allowance, kita juga bercakap dari segi kemudahan-kemudahan yang patut disediakan kepada kita pejabat awam. Kerana kita tahu disinilah bumi kita pijak, dan disinilah langit kita junjung. Kita bermula kerja kita dengan menjadi pegawai kerajaan, dan kita akhiri kerja kita sehingga umur kita 60 tahun sebagai pegawai kerajaan. Alhamdulillah, dalam hal ini QPAC sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas usaha yang berterusan yang telah dilaksanakan oleh yang berbahagia Datuk Bandar kita, memastikan bandaraya kita warganya sentiasa kondusif. Walaupun tempoh Datuk Bandar hampir sebulan saja lagi, kita menyokong supaya Datuk Bandar terus untuk menyerajui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk tempoh yang kerana di Singapura umur bersara ni dah ditanjuk pada 65. QPAC dalam proses nak sambung kita pada 62. Kalau tak bekerja hari ini duduk dalam Kuala Lumpur, apa yang kita nak buat? Kita berterima kasih kepada Datuk Bandar, berusaha keras memastikan bahawa warga Bandaraya memiliki rumah sendiri. Bukan sahaja memiliki rumah sendiri, tetapi menjual harga rumah kepada warga Bandaraya yang tidak dapat dinikmati oleh penjawat awam yang lain, tuan-tuan dan puan. Kita berterima kasih kepada Datuk Bandar kerana telah mengubah dasar rumah kerajaan kepada rumah sewa kerajaan, bagi membolehkan pulangan pendapatan daripada kola, dan juga allow rumah dikembalikan kepada pejabat yang berdiami kuartus Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita faham masih banyak keperluan, dan Datuk Bandar telah maklumkan bahawa DPKL sedang berusaha keras untuk menambah pembinaan rumah-rumah bagi diperuntukkan kepada warga Bandaraya. Dan kalau ini tidak diambil berat, kecandaan yang tidak begitu tinggi di peringkat pengurusan tertinggi, sudah tentu kita yang berada di bawah ini akan menyewa rumah daripada muda sampai ke tua. Betul tuan-tuan? Nah, inilah fenomena kita, umpama telur di hujung tanduk. Demikian juga nasib pada rakan-rakan kita yang lain yang berada dalam kontrak. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei 2014 di Bandaraya Al-Ustaz, kerajaan telah memperakukan bahawa kerajaan bersetuju supaya saiz yang ada sekarang ini tidak akan dikurangkan, dan mana-mana pekerja yang sedang berkhidmat tidak akan ditamatkan perkhidmatan mereka. Dan kita harap langkah ini akan disusuli oleh DPKL, terutama mereka-mereka yang telah lama berkhidmat. Kalau jadi penari umur 60, apa salahnya? Kita tengoklah yang sekali macam mana orang tua menari. Lemah online. Begitu juga rakan kita di DPKL, saya ingat penjaga lift bermacam-macam jawatan. Dan baru ni kita dengar bahawa DPKL buat terbuka lagi. Betapa prihatinnya Bandaraya, membuka begitu luas pintu
untuk mengambil pekerja-pekerja baru. Walaupun kita tahu tuan-tuan berhadapan dengan berbagai-bagai konflik, berbagai-bagai tuduhan, berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai risiko. Sudahlah, kita ini susah. Kadang-kadang kita lagi dimaki, dihamun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maklum sajalah tuan-tuan dan puan, kan Kuala Lumpur bukan milik orang Kuala Lumpur saja, tetapi hari ini Kuala Lumpur telah dikongsi bersama oleh pendatang asing, oleh pekerja asing dan pekerja-pekerja yang datang tanpa izin ke dalam negara kita. Inilah kompleksiti yang perlu kita tangani bersama. Pada kesempatan yang khas ini juga, saya ingin menjelaskan bahawa QPAC terus menerus memastikan perjuangan kita diteruskan. 81 skim telah selesai, 6 skim telah ditambah baik. Jawatan-jawatan kanan bagi juru teknik penolong juruterang, JPA akan hantar. Bagi pembantu pertanian yang sudah berada di grade 29, yang grade kekananan ini akan disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi kita minta yang berada di grade kanan ini janganlah rusing. Dan kita kena faham bahawa ini adalah proses tukar lantik. Apabila proses tukar lantik ini bermaksud kalau juru teknik J17, J22, J26 akan bertukar kepada skim yang baru, JA29. Bukanlah kata yang duduk J22 kena pergi 36, yang duduk J26 pergi 38. Bukan. Itu cross the board. Dia tidak boleh berlaku macam itu. Dan hari ini kita anggap ini adalah rezeki yang datang kepada kita. Tuan-tuan dapat naik pangkat secara beramai-ramai. Begitu juga untuk klasifikasi N, F, W. Lusa kita berunding dengan BPO. Kita minta BPO akan petang untuk kita proses yang sedang dibuat. Sama ada kita bersetuju tidak bersetuju. Adakah kerani sekarang nak kekal pembantu takbir dengan nama pembantu takbir, atau nak ditukar nama baru, atau nak letakkan dalam klasifikasi yang baru? Ini semua dalam proses perjuangan kita. Dan kita, saya nak beritahu, jangan terikut-ikut dengan gendang-gendang yang di luar sana. Yang gendang ini lebih banyak untuk memastikan bahawa kita dalam perkhidmatan awam ini porak-poranda. Begitu juga bagi skim penguatkuasa, bagi 7 agensi penguatkuasaan, kita telah bentangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan kita sedang menunggu sekarang ini. Di BKL pun sudah dipanggil pengarah, BKL tahu. Tetapi belum dibentang pada QPAC secara muktamad. Sama ada QPAC bersetuju atau tidak bersetuju. Kerana kita melihat, kita faham tugas kuasa ini di BKL yang amat bercabar. Kalau kita nak untung rumah orang, dikata kita rasuah. Masuk surat khabar sana, harakah sana, keadilan sana, masuk surat khabar itu, surat khabar ini. Tak bersih, gambar sana, gambar sana. Macam-macam cabaran mengurus suatu bandaraya yang sebesar ini. Dalam keadaan negara akan menuju negara maju 6 tahun dari sekarang. Sesuatu yang sangat sukar dan yang amat kritikal. Begitu juga bagi skim-skim yang lain, termasuk skim PNP. Dan hari ini kerajaan telah memperkenalkan skim flex kepada agensi-agensi yang tertutup, di mana kumpulan PNP juga boleh menikmati grade kenaikan pangkat secara flex. Dan melalui skim flex ini juga mana-mana grade jawatan yang tidak mempunyai laluan kerjaya akan berpindah kepada laluan kerjaya yang baru, supaya akhirnya mereka akan bersalah pada satu grade yang lebih tinggi. Ini juga sedang kita usahakan secara bersama, secara serius, dan kita tidak menoleh ke belakang, tuan-tuan dan puan. Kita faham kalau hari ini QPAC tidak memperjuangkan nasib pejabat awam, seperti mana saya bersama-sama rakan-rakan dengan Datuk Umar dulu, apa yang akan berlaku pada pejabat awam
4-5 tahun akan datang. Mungkin anak kita tak mampu bersekolah. Mungkin kita tak mampu nak beli rumah dan nak beli pakaian, kita tak mampu. Inilah cabaran kita. Saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan bahawa beban dan tanggungjawab kita semakin hari semakin mencabar. Ini kerana pada masa ini kita mempunyai lebih kurang 1.8 juta penduduk, atau lebih tepat 1.718 juta yang memerlukan servis dan perkhidmatan kita untuk membolehkan bandaraya ini mencapai tahap global pada tahun 2010 sebagai bandar nombor 20 dalam dunia. Dan pada masa yang sama juga kita berdepan dengan berbagai masalah, terutamanya pertambahan kenderaan, wujudnya pendatang-pendatang dan juga pekerja-pekerja asing yang bertumpu ke Kuala Lumpur. Begitu juga dengan expectation yang tinggi daripada orang ramai tentang tahap dan taraf serta kualiti perkhidmatan. Kesemua ini terletak di bahu dan pundak kita untuk kita laksanakan sebagai pekerja-pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh itu kita sebagai pekerja awam tiang Seri Negara juga termasuk dalam misi kita untuk memastikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga mempunyai golongan pekerja yang berdedikasi serta bertanggungjawab. Maka kita perlu melaksanakan 5 prinsip utama, iaitu pekerja-pekerja kita mesti berilmu, kerana ilmulah akan menentukan bagaimana gerak kerja kita dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Kemudian kita perlu mewujudkan kebolehpercayaan, sama ada publik boleh percaya kepada kita atau tidak. Kerana dalam melaksanakan tugas, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menyebabkan masyarakat atau publik hilang kepercayaan atau public confidence kepada kita sebagai pekerja-pekerja. Yang ketiga ialah budaya amalan kerja terbaik, best practices. Saya dengan Datuk Norma umpamanya pergi ke negara-negara di Skandinavia, Denmark dan juga di Sweden. Kemudian kita bertolak kepada ibu ke Eropah, ke Eropah Timur, ke Eropah Timur bagi saya. Kita dapati setiap bandar mempunyai hasrat, mempunyai usaha mereka. Umpamanya Copenhagen, dia nakkan bandar dia itu bandar hijau pada tahun 2030, 5% saja bandar dia akan dibakar ataupun dikeluarkan carbon emission melalui fuel, fossil fuel, maknanya minyak yang berdasarkan karbon. Dan dia nak menjadikan bandar dia bandaraya berbasikal, semua orang berbasikal. Malahan Datuk Bandar dan dia punya pegawai kanan tak ada membeli kereta, semuanya mempunyai basikal. Sweden 14 pulau nak dikonvertkan menjadi bandar hijau dengan hubungan jalan dan juga sebagainya. Begitu juga dengan Tallinn di Estonia, kita dapati mereka nak menaikkan bandar mereka menjadi bandar teknologi, bandar ICT, dengan semuanya urusan dibuat secara teknologi communication ataupun ICT. Jadi bagi kita di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerajaan telah menetapkan bahawa Kuala Lumpur perlu menjadi bandar ke-20 dalam dunia pada tahun 2020. Maka the responsibility, amanah ini perlu kita pikul bersama sebagai satu tim, dan pekerja-pekerja lah yang perlu melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi. Jadi inilah yang kami di peringkat urusan tertinggi, termasuk Yang Berhormat Menteri, memberikan perhatian yang khusus tentang kebajikan pekerja-pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita baru saja membuat kajian
ke atas pekerja-pekerja Dewan Mandala Kelompok yang tidak mempunyai rumah. Pada masa ini dicatatkan seramai 4,000 lebih pekerja-pekerja Dewan Mandala Kelompok yang tidak mempunyai rumah di Kuala Lumpur. Kecuali lah kalau dia kahwin dua, ada rumah di kampung. Tapi di Kuala Lumpur mereka tidak mempunyai rumah. Oleh itu tumpuan yang akan kita berikan ialah untuk membolehkan kita menyediakan perumahan mampu milik, termasuk juga rumah-rumah yang mampu dimiliki oleh pekerja Dewan Mandala Kelompok untuk dilaksanakan mulai tahun harapan selepas kita meneliti kepada pelancangan untuk Kampung Wirajaya. Dan kita juga memutuskan untuk mengambil sebahagian daripada bilangan rumah-rumah di Bukit Jalil untuk ditawarkan kepada pekerja-pekerja Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Pada tahun 2014, DBKL melalui Jabatan Pengurusan Sumber Manusia telah memperuntukkan 7 juta untuk latihan, dan kita nak pastikan semua pekerja-pekerja kita mendapat latihan yang terbaik. Sejumlah 1,5 juta telah diperuntukkan untuk tujuan kebajikan seperti pengurusan jenazah, bagi waris-waris yang meninggal dunia. Kita sokong ataupun sumbangkan RM3,000, RM400 sekiranya waris kaki tangan meninggal dunia, 80 sumbangan kaki tangan yang menerima cahaya mata, 300 sumbangan kepada bakal-bakal haji, dan 50 kepada kaki tangan yang mencuci sakit atau kemalangan dan dimasukkan ke ward. Selain daripada itu, Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar turut membiayai kos rawatan dan peralatan perubatan untuk kaki tangan, ahli keluarga dan persara DBKL. Pada tahun 2014 saja, sejumlah 6,8 juta diperuntukkan untuk ubat-ubatan. 4,5 juta digunakan untuk bayaran perubatan dan peralatan kaki tangan, serta 5 juta untuk caramuan tabung, rawatan pesara dan tanggungan. Keseluruhan yang kita peruntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan dan kepentingan pekerja ialah 16,3 juta ringgit. Selain daripada itu, sebagaimana yang dijelaskan, kita juga telah membiayai 50% jaruman insuran RM4 sebulan. Dan kesemuanya ini adalah untuk membolehkan kita memastikan kaki tangan kita mendapat pembelaan yang sewajarnya. Oleh itu, kita berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghormati sekalian, selaku pekerja-pekerja Dewan Mandala Kelompok, memberikan perhatian kepada menjalankan tugas dengan sempurna. Dan pada masa yang sama juga, kita tidak lupa kepada persatuan-persatuan yang dianggotai oleh tuan-tuan, umpamanya Unalik, Anule, Kesatuan Pekerja DBKL, Puspanita, Kesedaran dan sebagainya. Kita tambahkan dan kita berikan peruntukan yang sewajarnya supaya kita dapat memberikan perkhidmatan ataupun perhatian yang terbaik kepada ini. Inilah sebabnya dikalungkan bunga malai ini. Pada hari ini sebagai tanda keprihatinan dan iktiraman DBKL kepada kaki tangan, maka hadiah-hadiah tokoh juga akan disediakan. Cik Zakaria datang jumpa saya dengan Datuk Nomah, minta duit supaya diberikan peruntukan, kita pun beri peruntukan untuk menjalankan ini. Kerana kita yakin dan percaya setiap daripada pekerja kita adalah anggota yang perlu diberi perhatian dan dipelihara dengan baik. Dan kepada tuan-tuan juga, bila duduk dalam satu rumah,
Kalau mak bapak tu baik, maka anak-anak juga perlu baik. Kalau dalam bilik itu perlu dikemaskan, dikemaskan. Jangan pula mak bapak baik, tetapi anak-anak balik buang kasut, lempar pada tempat, dan banyak orang komplain tentang rumah. Sebagaimana juga kiasannya kepada kita. Untuk menjadi sebuah otoriti yang baik, ambil 5 ilmu ini. Untuk menjadi 5-star hotel, ini 5 perkara. Hotel yang baik ialah makanannya sedap, baik, kesehatannya bagus. Untuk menjadi bandara yang baik, kesihatan dalam bandar itu mesti baik. Yang keduanya, mengapa orang datang ke hotel-hotel yang baik? Sebab layanannya bagus, treatmentnya okey. Maka kita sebagai Dewan Bandara Kuala Lumpur to reach 5-star hotel, we must really look into the possibility, enhancing, dan make sure that our stakeholders kita berpuas hati, tenang dan bahagia di dalam bandar kita Dewan Bandar Kuala Lumpur. Yang ketiga, sebuah hotel yang baik, 5-star hotel, dia mesti mempunyai lanskap yang baik, pandangan yang baik. Sebab itulah hotel yang duduk tepi pantai dan duduk di tepi bukit berbeza dengan duduk di tengah blok bangunan dan sebagainya. Maka kita perlu memberikan perhatian bagaimana to create keindahan dan kebersihan serta keceriaan Kuala Lumpur ini to attain 5-star hotel. Yang kelima, yang keempat ialah untuk menjadikan orang mengingat kita, 5-star hotel memberikan perhatian kepada layanan dan senyuman. Kita sebagai pekerja Dewan Bandar Kuala Lumpur, termasuk Datuk Bandar dan tuan-tuan semua, perlu menunjukkan kesediaan, we are willing to serve you. Sebab itu perkataan we care tidak saya nak samakan dengan kita prihatin, tetapi kita peduli. Sebab kita, saya pergi Indonesia, orang Indonesia kata, Bapak, kalau Bapak sebut itu we care, kita prihatin, kurang manis, kurang lancar bahasa. Sebab kurang berarti maknanya. Kurang perhatian biasanya untuk orang yang mati ataupun sedih, we prihatin. Tetapi kalau kita peduli, kita ambil perhatian, kita laksanakan. Jangan kita tidak peduli. Peduli apa tu? Sebab di Malaysia ini sebut peduli saja, selalunya pergi kepada negatif. Apa peduli kau? Aku tidak peduli, siapa nak buat. Tetapi we care, we peduli. Setiap daripada warga wilayah persekutuan ini, walaupun kita peduli, kita balik ke servis yang terbaik. Maka 4 ciri hotel 4 bintang sudah, iaitu maknanya we serve people dengan perasaan, dengan keinginan, selain daripada mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan yang kelima, we must get very good kemudahan-kemudahan di hotel berkenaan. Kalau bilik hotelnya bagus, gymnya baik, jalannya teratur, longgarnya tidak tersumbat, sama juga dengan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, mentadbir Kuala Lumpur, mesti infrastrukturnya well maintained, well planned. Maka ciri 5 bintang kepada hotel boleh ditransferkan how we should manage Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur. Semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras perkhidmatan seperti berikut. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.
Beliau telah terlibat dalam pelbagai pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hingga 15 September 1991. Perceraian dan rujuk orang Islam Wilayah Persekutuan. Berurusan ijazah internasional logistik dari Koreografer Sukan Commonwealth Kuala Lumpur Sekali lagi 1994. membuat landscape show atau koko di sebuah jabatan. Tugas, beliau sentiasa tersenyum dan berkomunikasi secara baik dengan pelanggan jabatan yang berurusan di bidangnya. SKM yang berkaitan dan 10 orang tenaga pengajar dipersilakan.